Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan program tadabbur Al-Quran kita. Jadi insya-Allah malam ni saya akan kongsikan tadabbur surah Al-Mulk pada ayat 8. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Sadaqallahul azim. Maksudnya, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah lagi dikasihi Nabi SAW, mari sama-sama cuba untuk kita memahami pada konteks ayat ini. Cuba perhatikan, ayat ini adalah ayat yang menjadi sambungan daripada ayat sebelumnya, iaitu pada ayat 7 yang menceritakan mengenai keadaan neraka. Seperti mana yang jelas kita boleh lihat pada ayat ke-7 surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang neraka, betapa ngerinya, betapa dahsyatnya neraka. Baik, di poin dia kat sini. Okey, wahiya tafur. Allah Taala menyebutkan bahawa yang neraka itu keadaannya menggelegak. Menggelegak. Mendidih. Lalu, pada ayat ke-8, kita cuba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan lagi keadaan neraka itu. Jadi secara ringkas boleh saya kongsikan di sini potongan ayat yang kita boleh ambil daripada ayat ke-8 ini, iaitu takadu tamayyazu minal ghaiz. Ini satu ayat. Kullama ulqiya fiha fawjun. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini poin yang ketiga. Lihat ya, sambungan daripada ayat tadi, bila Allah Ta'ala beritahu yang keadaan neraka tu sedang mendidih. Kemudian ditambah lagi kengerian neraka itu dengan penyebutan takadu. Takadu ni merujuk, nak kata terjemah dia, hampir-hampir. Ataupun sikit lagi, ni bahasa kita lah. Sikit lagi, hampir-hampir je. Tamayyazu. Tamayyazu kat sini maksudnya terpecah-pecah. Kalau ada dalam live ni, pelajar saya pada kelas Mustawa 2, cuba tengok kalimah ni. Ini adalah kalimah yang baru kita belajar tadi, yang menggunakan wazan fa'ala. Kerana kalimah tamayyazu ni dia berasal daripada kalimah mayyaza. Tapi kat sini sebenarnya kalau tengok lebih mendalam, kalimah ini asalnya tatamayyazu. Cuma dia ada persamaan pada sudut apa? Persamaannya ialah perlakuan yang berlaku itu berlaku dengan berulang kali. Terpecah-pecah. Yang tu yang kita belajar dari yakin. Selingan sikit lah. Kalau ada ke pelajar Mustawa 2 bahasa Arab? Kalau ada, komen saya. Kalau ada lah. Kalau tak ada, it's okay. Baik. Sambung balik.
Jadi pada kalimah tamayazu ni memberi impak pada pemahaman kita, iaitu bahawa neraka itu dalam keadaannya seperti apa? Hampir-hampir terpecah ataupun berkecai. Macam mana kita nak faham ya? Macam mana kita nak faham situasi itu? Terpecah-pecah. Sebab kalau kita rujuk dalam tafsiran ayat ni, takadu tamayyadu minal ghaiz, maksudnya hampir saja neraka yang sebahagiannya terpisah dari sebahagian yang lainnya kerana kemarahan. Ini al-ghaiz. Selalunya kalimah yang merujuk pada kemarahan ni kita guna kalimah ghadab. Tapi kenapa dalam ayat ni Allah Ta'ala gunakan lafaz ghaiz, tak guna kalimah ghadab? Sebab ghaiz ni merujuk kepada kemuncak kemarahan. Kalau ghadab ni marah, ya marah. Kalau dalam surah Al-Fatihah tu Allah Ta'ala sebut dengan lafaz maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub maksudnya ialah orang yang dimurkai. Al-maghdub. Pasal tak? Orang yang dimurkai. Okey. Nak sebutnya bahawa neraka tu memang teramat-amat marah. Jadi, nak tunjuk kemarahan itu, neraka tu seolah-olah macam nak terpecah. Allahu Akbar. Dia tak pecah tapi hampir-hampir. Kita boleh bayangkan keadaan itu. Contohlah, macam kalau kita masak satu gulai ke apa ke kan, dia mendidih tu macam nak terkeluar pada periuk tu. Itu bahasa mudah kita nak faham lah. Okay, boleh kat situ? Okay. Jadi itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, di situ disebutkan kullama ulqiya fiha faujun. Ni. Setiap kali ulqiya ni kita dah bahas pada hari sebelum ni. Ulqiya setiap kali dilemparkan ke dalamnya, fiha, dalam apa? Dalam neraka. Ke dalam neraka itu faujun. Faujun ni maksud dia sekelompok. Maksudnya by group. Ini satu bentuk information yang Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita nanti. Dimasukkan ke dalam neraka itu dalam kelompok-kelompok. Sebab itu, ketika kita baca surah Al-Waqi'ah kan, kita diperingatkan dengan ayat wa kuntum azwajan thalathah. Wa kuntum azwajan salasah. Azwajan salasah. Ada 3 kelompok. Nanti kamu ni akan dibangkitkan dalam 3 kelompok, 3 keadaan. 3 kumpulan. Yang pertama, kalau disebut dalam surah Al-Waqi'ah tu as-sabiqun. Kemudian ashabul yamin. Kemudian ashabus shimal. Golongan kanan, golongan kiri. Kita agak-agak di golongan yang mana? As-sabiqun, ini golongan VVIP, ahli syurga. Golongan kanan ni ahli syurga. Golongan kiri ahli neraka. Agak-agak kita di mana? Dan kita berharap bahawa kita semua ini termasuk dalam kelompok ashabul yamin. Yang lebih beruntung lagi jika masuk dalam kelompok as-sabiqun. Insya-Allah. Amin ya Rabb. Jadi kat sini Allah Ta'ala nak berikan satu bentuk perhatian kepada kita bahawa nanti ni dimasukkan ke dalam neraka ni beramai-ramai. Berkelompok-kelompok. Sebab apa? Ketika mana di atas muka bumi ini, di saat seseorang itu melakukan kesalahan, ada orang yang melihat seseorang yang melakukan maksiat tapi dia tak tegur di saat dia tahu itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jaga-jaga. Takut kita. Sebab kita mengabaikan perintah Allah untuk memberikan peringatan. Sebab dalam ayat ni cuba tengok. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini potongan ayat ketiga, iaitu Sa'alahum khazanatuha.
khazanatuha. Khazanah maksudnya penjaga. Penjaga yang dimaksudkan di sini adalah malaikat. Para malaikat sa'alahum, bertanya kepada mereka. Kepada siapa ni? Kepada ahli neraka ni. Apa dia pertanyaan dia? Ni pertanyaan dia. Alam ya'tikum nazir? Eh, tak ada siapa ke yang berikan peringatan kepada kamu ni? Peringatan apa? Yang kamu masuk ni neraka. Ni, yang kamu masuk ni sekarang ni adalah neraka. Kamu dilemparkan masuk dalam neraka. Tak ada orang tanya ke? Nanti pada ayat 9 akan dijawab. Tapi saya nak fokus pada ayat ni saja. Apa yang boleh sama-sama kita dapat daripada ayat ni? Baik, untuk permulaan ni, saya nak sama-sama kita rujuk kepada tafsiran ayat, kemudian sama-sama kita tadabbur. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW. Pada lafaz kullama ulqiya fiha fauj, maksud dia setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok. Maksudnya apa? Dicampak masuk ke dalam neraka tu bukan seorang-seorang, tetapi dalam kumpulan, beramai-ramai. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ditanya oleh malaikat penjaga neraka. Disebut dalam Quran bilangannya 19, malaikat Zabaniyah. Dengan tujuan untuk menghina. Ni. Soalan ni mereka menyoal. Maksudnya malaikat itu tanya, bukan tanya suruh jawab. Tetapi pertanyaan itu untuk mengejek, untuk menghina kepada orang-orang kafir yang masuk dalam neraka. Contoh dia macam ni lah. Contoh dia, saya bagi contoh. Ada seorang ni accident. Ada seorang ni accident. Jadi kita pun pergilah tengok, habis patah tangan dia, kita melawat dia dekat hospital. Ni contoh saja, tak ada kena mengenai yang hidup maupun yang mati. Jadi kita pun sembang-sembang, tak ada siapa pun, tak ada siapa ke yang duk halang, duk merempik ni. Mesti dia akan jawab, mak dah marah dah. Jadi sebenarnya tujuan soal tu untuk apa? Untuk dia beringat, untuk dia sedar balik. Tapi apa beza dia? Bezanya, situasi soalan ini ialah di akhirat. Maka dia tak boleh nak buat apa dah. Dan memang itu adalah tempat untuk diazab. Tapi kalau situasi sekarang kita hidup ni, kan contoh ada orang buat benda yang yang tak betul, akhirnya dia diberikan ujian, musibah dan sebagainya. Mungkin dia beringat, akhirnya dia kembali, dia bertaubat dan sebagainya, masih ada peluang. Tetapi jika berlaku sedemikian, no, tidak ada lagi untuk dia kembali, untuk dia buat perubahan, untuk dia bertaubat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kat sini, pada pemahaman ayat ni, dia nak tanya, bukankah dulu Rasulullah, pada ayat ni disebut dengan lafaz nazir. Nazir ni maksudnya pemberi peringatan. Jadi yang dimaksudkan pemberi peringatan ni ialah merujuk kepada Rasulullah SAW. Bukankah dulu Rasulullah telah peringatkan kepada kamu mengenai apa? Azab ini, iaitu azab neraka ni. Ada tak? Nabi dah habaq ke? Perkara yang mula-mula Nabi sampaikan kepada orang-orang musyrikin Mekah, ketika di Mekah itu, yang pertamanya ialah untuk memberikan peringatan kepada mereka agar takutkan azab di akhirat. Tetapi apa yang berlaku? Mereka tuduh Nabi gila, mereka ingkar pada perintah Nabi SAW. Jadi itu yang berlaku. Jadi apa yang boleh kita nampak di sini, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat rahmati Allah, setidak-tidaknya ada beberapa poin utama yang saya nak kongsikan. Pertama sekali, merujuk kepada kalimah fauj. Saya bulatkan ya. Yang kedua, kalimah nazir. Dua je saya nak fokus hari ini. Pertama, faujun. Yang kedua, nazir. Baik. Apa yang saya nak kongsikan kat sini ialah Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita betapa pentingnya ketika mana kita hidup di atas muka bumi ini untuk membuat pilihan. Membuat pilihan. Pilihan apa? Siapa kumpulan kita? Kumpulan ataupun kita panggil apa? Circle.
Siapa circle kita? Tengok kiri, kanan, depan, belakang kita. Oh, belakang dia. Oh, ini kawan sekuliah saya. Kan? Belajar kuliah dekat masjid sama-sama. Oh, ini kawan tadarus Quran. Oh, ini kawan tadabbur Quran ni. Hari ni, saya declare semua yang ada dalam program hari ni, kita semua ni adalah, ni circle kita ni. Circle kita ni. Jadi di akhirat nanti, manalah tahu kan. Tengok-tengok tak ada Ustaz Wan kat dalam syurga, tolonglah cari saya. Tolong tarik saya. Tolong keluarkan saya daripada neraka. Seandainya sebegitu. Tolong bantu saya. Dan begitu juga insya-Allah sama-sama kita kenal ni komuniti kita ni. Yang duk ada ni semua orang bagus-bagus belaka ni. Semua ahli-ahli syurga belaka ni. Amin ya Rab. Jadi tolong buat pilihan yang benar, yang tepat. Cari kawan yang baik-baik. Sebab apa? Kawan inilah yang akan mencerminkan kan kita. Sebab tu Allah Ta'ala berikan peringatan ni. Fauj. Kumpulan, kelompok. Boleh? Yang itu yang pertama. Yang kedua, nazir. Pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Di antara nama lain dalam Quran sebut dengan lafaz Rasulullah, dengan lafaz Nabi, dengan lafaz apa lagi? Muhammad, dengan lafaz macam-macam lah. Kan? Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan dengan lafaz Nadhir. Ada lagi. Mubashir. Ini merujuk pada Nabi SAW. Ataupun yang lain, Munzir. Ini semua merujuk kepada Nabi SAW. Pemberi peringatan, pemberi berita gembira dan sebagainya. Jadi sekarang, apa yang Allah Ta'ala nak highlightkan kepada kita ialah, kenapa Nabi ni jadi pemberi peringatan? Nabi nak peringatkan siapa? Nak peringatkan kita. Jadi maksudnya apa? Hidup kita ni, sebagai manusia ni, perlu selalu diperingatkan. Ini mesej ni, diperingatkan. Kenapa? Sebab kita ni, manusia ni, dia mudah lupa. Dia mudah lupa. Dia mudah lupa kenapa dia diciptakan. Tanggungjawab dia sebagai mukallaf. Dia lupa yang ada kehidupan akhirat. Sebab itu kan, pernah tak kita terfikir, kenapa pada awal-awal ketika disyariatkan solat, difardukan solat tu 50 waktu? Kenapa gagak? Kenapa 50 waktu? Kalaulah 50 waktu, sehari semalam tu kalau kita kira kan, dengan 24 jam tu, maksudnya setiap 30 minit tu, kita kena solat. Nampak tak? Kalaulah kita cuba melihat secara tersiratnya, makna kata, lepas 30 minit ni, kita boleh lalai. Kita boleh lupa pada Allah. Cukuplah dengan kita waktu makan. Kan kadang-kadang orang lupa nak ucap Alhamdulillah. Bila makan tu dia ingat apa? Dia menikmati makanan yang sedang dia ingatkan. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, lagi dikasihi Nabi SAW. Dua perkara yang saya nak kongsikan di sini, ini adalah sangat penting. Dan kalau kita merujuk kepada refleksi ini, ada dua perkara yang juga berkait dengan apa yang saya kongsikan tadi. Secara ringkasnya, Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hambanya. Sebaliknya, hambanya menzalimi dirinya. Kenapa disebut macam tu? Cuba kita tengok. Cuba kita tengok pada ayat. Malaikat pelik dengan persoalan tanya, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Penjaga neraka ni tanya kepada orang-orang kafir ni, tak ada ke orang yang beri peringatan pada kamu ni? Dan persoalan tu juga ialah ditanya dalam bentuk kehairanan, pelik. Sebab apa? Sebab masuk ramai-ramai dalam neraka. Kalau pergi ramai-ramai dalam syurga tak pelik. Memang itu tempat kita, destinasi kita. Ni sekarang ni, neraka ni bukan tempat kamu ni. Ni tempat syaitan. Yang kamu masuk ni kenapa dah ramai-ramai ni? Nampak tak kat situ? Jadi, mereka masuk ke dalam neraka tu sebab apa? Disebabkan kesombongan, disebabkan kekufuran. Jadi, disebabkan itu mereka masuk ke dalam neraka. Jadi, kalau kita tengok,
Pada ayat ni dengan jelas Allah Ta'ala sebutkan nadhir. Maknanya Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi manusia. Allah Ta'ala utus Rasul untuk berikan peringatan. Bahawa nak beritahu hidup kat dunia ni kita kena menyembah Allah, mengesahkan Allah, buat apa yang diperintahkan, tinggal apa yang dilarang. Bahawa jangan buat benda ni nanti kamu akan diseksa dalam neraka. Jadi semua tu dah diberitahu dah. Jadi Allah Ta'ala tak pernah pun menzalimi hamba ni bila Allah Ta'ala azab mereka dalam neraka. Sebaliknya, hambanya itu menzalimi diri mereka sendiri. Jadi jika ada di kalangan kita yang lalai, tegurlah dia. Ini benda yang perlu kita dapat di sebalik peringatan ini. Kita tahu orang di sekeliling kita, orang yang kita kenal. Kita tahu. Jadi kadang-kadang tu kita buat-buat tak tahu. Tu jangan. Kita kena ubah. Kalau dia salah, tolong tegur dia. Tegur tu dengan cara berhikmah lah. Kalau yang muda nak tegur yang tua, kena sesuai lah cara teguran tersebut. Kalau yang tua nak tegur yang muda pun sama juga, dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Itu kita kena belajar lah, manhaj dakwah dan sebagainya. Tapi yang penting kena sampaikan. Jangan biarkan dia berterusan di dalam kemaksiatan dan kekufuran. Kerana selagi masih bernyawa, masih ada peluang untuk mendapat kediaman yang lebih baik di akhirat. Begitu juga mereka yang ditegur. Ni peringatan ni, semua kita ni orang yang perlu ditegur. Kita ni termasuklah saya. Janganlah sombong. Sedangkan peringatan itu bakal menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Tengok, kita kena ambil pengajaran. Jangan jadi seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka ni sombong. Mereka rasa mereka ni bagus dah. Tak perlu dah peringatan daripada Nabi. Akhirnya apa berlaku? Mereka dihina, dilaknat, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Mereka mati di dunia pun dengan penuh kehinaan. Dan begitu jugalah nanti di akhirat mereka lebih hina dan juga mendapat penyesalan di akhirat. Yang kedua, perhatikan dengan siapa kita kawan. Ini juga satu perkara yang saya nak kita highlightkan. Jadi pengajaran penting pada ayat ini ialah ahli neraka diazab secara berkumpulan. Oleh itu sangat penting untuk mengenali dengan siapa kita berkawan. Jika mereka kawan yang baik, pasti di saat kita lalai, mereka tegur dan memperbetulkan kesalahan kita. Jadi sekarang ni cuba tengok kawan-kawan kita ni, waktu kita buat salah, dia tegur kita dah. Ke waktu kita buat salah, dia sejam je. Jadi kalau kita ada kawan yang suka tegur kita, itu tanda dia sayang pada kita. Betul-betul dia sayang. Sebab apa? Kawan ini adalah kawan yang sukar untuk kita cari. Kalau ada, kalau jumpa, kalau kenal, tolong jaga elok-elok. Tolong genggam rapat-rapat. Dan saya pasti semua yang ada dalam ini adalah kawan-kawan yang seperti itu. Jadi hari ini kalau bukan kawan kita yang bagus, kita kena jadi seorang kawan yang bagus kepada kawan-kawan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang boleh saya kongsikan, yang baik datang daripada Allah. Walau itu kelemahan dan penyampaian. Saya mohon maaf jika terkasar bahasa pembicara dan sebagainya. Kita tangguh dengan membaca kafaratul majlis dan surah tulis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.